Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dirahmati Allah Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu bulan yang syahrun azimun mubarak, satu bulan yang padanya penuh dengan keagungan dan padanya penuh dengan keberkatan. Di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan 3 perkara daripada 3 golongan, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun tahtazilir rahman yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Nabi kata pada hari yang tidak ada apa-apa naungan padanya, ada 3 golongan yang boleh berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita kena beringat bahawasanya selepas daripada kita berada di dalam medan ini, iaitu medan ibtila wal imtihan, iaitu medan dunia ini, kita akan berpindah ke satu alam yang nama dia barzakh sebelum kita pulang ke alam akhirat. Maka perbicaraan daripada dibangkitkan daripada alam kubur nak menuju kepada perbicaraan di mahkamah Allah, maka kita akan dihimpunkan pada satu tempat yang nama dia mahsyar. Di situlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan ini antara yang akan dapat keistimewaan. Dia boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang termasuk daripada man farraja an makrubin min ummati wa ahya sunnati wa man akthara salata alayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingatkan kepada kita salah satu daripada golongan yang boleh berada di bawah naungan arasy Allah ini, iaitu man farraja an makrubin min ummati. Satu orang yang dia boleh angkat, dia boleh cabut kesusahan saudara dia yang lain. Sebab itu bila duduk di dalam bulan Ramadan ini, kita digalakkan untuk mentarbiah diri kita supaya ringan daripada soal memberi dan menghulurkan bantuan. Kita tengok ada pensyariatan daripada soal infak yang dinamakan sebagai suatu infak yang bersifat wajib, yang Allah wajibkan pada diri kita, iaitu zakat dalam bulan Ramadan. Macam itulah juga dalam bulan ini Allah Ta'ala ganjarkan pemberian kita, infak sunat kita tadi ni, Allah ganjarkan berlipat kali ganda. Maka Allah Ta'ala buka ruang dan peluang ini untuk Allah Ta'ala menilai sejauh mana manusia ini dia boleh mengangkat kesusahan orang lain. Kerana Allah memberikan rezeki kepada kita, itu bukanlah semua untuk kita makan dan kita manfaatkan. Sebaliknya Allah Ta'ala berfirman, antara ciri hamba dia yang beriman,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat yang akhir itu kata Allah, dia memberikan sebahagian daripada apa yang direzekikan oleh Allah kepada dia. Dalam konteks ayat ini bukanlah kita disuruh memberi dalam soal harta benda saja. Ada orang dia tak boleh bagi daripada sudut harta benda kerana dia pun sekadar yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu Allah Ta'ala kata dia memberikan apa yang direzekikan oleh Allah kepada dia. Boleh jadi kata para ulama itu merujuk kepada kemampuan idea dia yang mengeluarkan orang lain daripada kesusahan. Idea dia tu tadi berguna untuk orang lain manfaatkan, itu termasuk daripada soal infak. Begitu juga dalam kerangka yang kita namakan sebagai wa mimma razaqnahum yunfiqun ini, dalam soal riang, dalam soal tenaga. Maka ini adalah 3 bentuk jalan yang kita boleh manfaatkan. Pertama daripada sudut harta benda, yang kedua daripada sudut tenaga kita, yang ketiga daripada sudut idea kita. Sebab itu saya selalu sebut, kita ni kadang-kadang waktu kita boleh buat pahala banyak, kita tak buat. Contoh waktu kita duk bekerja ni, kita bekerja ni, kita bekerja ni dia panggil waktu tu waktu yang mudayyak. Sebab itu ada satu kaedah dalam kaedah fiqh, dia sebut sebagai kana masyghulun la yushaggal. Satu orang yang sibuk dia tak boleh disibukkan dengan perkara yang lain, dengan urusan yang lain. Kita ni buat akad dengan majikan kita 8 pagi 5 petang. Masa pukul 8 pagi 5 petang tu kita tak boleh buat kerja lain. Ada orang dia ni bekerja sebagai kaki tangan sada, contoh dia. Dia bekerja sebagai kaki tangan TMB, guru sekolah dan seumpamanya. Dalam masa yang sama dia juga merupakan jawatan kuasa pembangunan Masjid An-Najah yang baru. Ahli mesyuarat kata kita telah pun memutuskan bagi siapa yang boleh cari dana yang banyak, maka 30% daripada hasil kutipan dia akan ambil kat dia lah yang tu. Dia baca-baca 30%, bukan 3%, 30. Dengan baju kerja dia itulah dia menilau 1 pekan Padang Serai ni. Dia piduk tang market, dia piduk tang sekolah, dia piduk tang mana-mana supermarket ke apa ke. Sampai ke Kulim dengan baju TMB dia itulah dia berjalan merata. Padahal waktu tu waktu yang dia boleh buat pahala bersungguh tu. Orang kita bila dia waktu dia bertugas, dia bukan nak buat kerja betul-betul. Dia duk kira bila dia pencen esok ni dia nak buat masjid. Yang tu. Dia kira bina masjid ni syar'i belaka kot gamak. Kalau bina masjid semua syar'i, Nabi Allah Ta'ala tak arahkan untuk dia robohkan Masjid Dirar. Masjid Dirar waktu Nabi balik daripada perang Tabuk, Allah turunkan arahan supaya masjid itu dimusnahkan. Maksudnya bukan semua keadaan bina masjid itu syar'i, kerana dia kena melihat kepada maqasid pembinaan itu pula. Tapi kalau kata waktu kita bekerja ni tadi, dengan idea yang kita ada, kita sumbangkan bagaimana untuk mengatasi pencemaran sungai yang ada dalam kawasan kita sebagai misal, yang benda tu akan memberikan manfaat kepada puluhan ribu rakyat di sekitar. Maka selama mana idea dia tadi digunakan, kalau kata dia mati dah, maka di situ tu pahala dia akan mengalir sebagai jariah kepada dia sampai dia mati. Bukan nanti duk mai tunggu mai mengajak tahun depan ni saja baru nak dapat jariah dah.
Tu siapa yang buat tu terowong apa nama ni smart, selalu saya bagi tahu. Smart tunnel tu. Lah ni banyak kali lah banjirnya di Kuala Lumpur pun sebab berlaku perubahan struktur apa nama ni pelan pembangunan dan seumpamanya. Dulu dengan adanya smart tunnel ni tadi telah mengawal daripada sudut kebanjiran ni, banjir yang berlaku yang boleh merosakkan banyak harta benda orang. Maka siapa yang punya idea, siapa design, siapa yang buat, semua ni beroleh pahala daripada Allah. Kalau dia tak dan pun nak gunakan terowong tu, dia mati dah, mengalir pahala tu sampai hari ni. Tapi kita pada hari ni kita tak nampak itu sebagai satu daripada jalan infak. Kita duk nampak ada duit saja kita boleh gunakan untuk infak. Tak. Kita sebagai guru bangunkan modul untuk memberikan kepahaman kepada anak-anak pelajar kita, bukan duk kira fikir nak buat TikTok. Guru-guru muda hari ni kan, dia duduk dalam kelas dengan budak, dia duduk kira nak buat TikTok ni. Yang tu bukan tugas hakiki kamu. Dialah untuk sekali-sekala berhibur tu mungkin tak ada masalah, tapi yang tu bukan matlamat kamu dilantik sebagai guru. Sebab itu kita pada hari ini kita kena berusaha untuk menjadi penyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, supaya masyarakat dia melihat agama ini dalam sudut pandang yang pelbagai. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia mengingatkan kepada kita, antara yang boleh dapat duduk bawah naungan arasy Allah adalah mereka yang man farraja an makrubin min ummati, yang dia ni tadi ringan dalam soal memberikan pertolongan dan juga bantuan. Yang ni kena ada pada diri kita. Cuma nak bagi ni, saya nak pesan, bagi ni bukan sampai kita pula kena jadi minta pula. Bagi ni takat yang kita mampu, iaitu sekitar thuluth, 1/3. Kalau kata gaji kita 1,333 ringgit, 3 kupang, 3 duit tak lebih pada tu. Jangan kita bagi sampai kita pun tak ada apa. Last kali duk main gantung kelambu balai lentang belakang, orang tanya awak dia teruk kan ni? Dia kata aku dah bagi habis dah untuk An-Najah lah, hampa pula kena bela aku. Lagu ni punya gila pun ada. Mana boleh pi bagi sampai hang pun tak ada apa. Dia kata Abu Bakar boleh. Yang tu untuk Abu Bakar As-Siddiq, sesuai dengan keimanan dia. Dengan kita ni tak padan. Kerana sifat dunia ni kita kena faham. Dia bila kita duduk berinteraksi dengan dunia ni, kita kena tahu yang bertambah di sisi siapa? Kalau kita bagi sesuatu ni, yang bertambah di sisi Allah. Di sisi kita bertambah ke berkurang? Malam-malam ujung ni dia jadi ni dalam beg duit saya ni ada 100. Saya cabut 50 buh dalam tabung Masjid An-Najah. Maka dalam ni berkurang ke dia bertambah ke? Kurang. Nasib baik jawab berkurang. Siapa jawab bertambah, saya nak minta tolong buat ayat tawak. Dia ni mungkin wali lah, kira dia bagi, kira duk tambah lagi. Kerana manusia itulah mizan dia. Kita ni dalam dunia ni kita bagi saja berkurang lah, tapi yang bertambahnya di sisi Allah, itu kita kena yakin. Maka bagilah RM1 pun Allah ganjar, RM10 pun Allah ganjar, 100 pun Allah ganjar, ikut pada kemampuan. Yang kedua kata Nabi, waman ahya sunnati, orang yang dia waktu dia hidup, dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah ni lagu mana? Hari tu minggu lepas saya buh minyak di Shell Matampau Highway tu. Saya buh minyak, mai seorang budak muda naik Mustang, buh minyak juga. Minyak dia banyak lah, sampai 100, dekat-dekat 200 kan.
100 lebih dia bubuh. Maka panjanglah masa duk sembang dengan saya tu. Dia pakai baju Melayu, dia pakai seluar. Dia tanya dengan saya, "Ustaz, saya nak tanya, cara pakai saya ni okey tak?" Saya rasa dia pun baru balik tarawih lah kot, pasal dia pakai baju Melayu dengan seluar. Saya kata pakaian adik ni tak ada masalah. Dia kata okey lah kalau macam tu, sebab saya ni teringin nak menghidupkan sunnah, tapi saya tak mampu nak pakai jubah lagi. Sebab bagi dia rasakan jubah itu semata-mata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, dalam soal berpakaian ni, Nabi dia bukan duk mengajak kat kita cara pakai lagu mana. Tu kita kena faham. Bila dia sebut lagu tu, saya rasa budak ni dia tak berapa nak faham. Sebenarnya dalam kerangka sunnah berpakaian ni, dia jubah tu salah satu daripada sunnah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai jubah. Cuma kita nak claim jubah tu mesti kata itu semata-mata sunnah, masalah sebab ulama belah-belah Indonesia dia tak pakai jubah sangat. Ulama Pak Kiai belah-belah Indonesia ni, depa ni rata-rata dia pakai kain pelikat, baju Melayu, songkok Melayu keras tu, dia buh serban gini je. Itu cara pakai di sana, suasana di sana. Kita naik belah-belah Burma, Pakistan, Bangladesh, India, depa ni pula jenis pakai rata-rata kurta pula. Dia tak pakai jubah lagu kita ni, lagu saya pakai ni. Kita pi belah-belah Turki, pakaian dia berbeza. Dia nak jadi balik jubah apa semua ni, kita kena pi kok belah apa nama ni, Madinah, Mekah. Tu pun jubah Malaysia bukan tak tahu, dia ambil daripada petani, color-color. Tang ni biru, tang ni putih, tang ni kan. Tuan-tuan saya tengok ada jubah color-color tu. Tuan-tuan nak pi claim kata yang tu mesti sebagai semata-mata sunnah, masalah juga. So dalam bab berpakaian ni, yang pertama, pakaian itu tutup aurat. Itu sunnah lah tu. Dia menepati kerangka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian tu dia tutup aurat. Yang kedua, dia bukan pakaian yang bercanggah dengan uruf. Sebab Nabi larang, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasus syughra. Nabi larang kita pakai pakaian yang pelik pada orang. Pelik pada orang ni bukan nanti orang laki-laki pakai baju kelawak dah. Pakai jubah pun, kalau kata jubah tu orang tak biasa pakai, dia ni duduk pun takat paling jauh dia pergi pun matang tok dik. Balik sini dia mai sidam, dia duk pusing kok tu ya. Ujung sana Kampung Jerung, dia duk kira mai kok tu ya. Dia tak biasa keluar pergi Kuala Lumpur, dia tak biasa pergi dunia luar, dia tak pernah tengok. Tiba-tiba kita pakai jubah maghribi. Tahu jubah maghribi? Jubah maghribi ni hak yang ada hoodie, yang topi gitu. Dia ada topi segitiga tu. Tuan-tuan jangan duk pakai, tak ketahuan kalau orang tak biasa tengok lah. Sebab takut dia kata ahli sihir dah mula main semayang. Pasal baju tu pelik pada orang. Tapi kalau kata di tempat tu semua orang terima, pakai. Macam zaman hari ni dah semua orang terima dah pakai belaka dah. Hang pakai jubah pada Afrika pun orang terima dah pada hari ni. Kan? Sebab itu dalam soal berpakaian dia tak boleh bercanggah dengan uruf. Macam kain batik. Kain batik boleh pakai tak? Orang lelaki-lelaki ni. Boleh? Duduklah rumah boleh. Uruf kita jangan duk buat lagu tu. Tuan-tuan pi market Padang Serai, pukul 9 pi cari daging, pakai kain batik, pakai sat lagi orang dia riuh. Kena pula buat kelaku lagu tu Tok Imam. Dia kata pi dah dia ni mangkit tengah hari lah ni, serelum hang kain aku ni. Dia bersembang tu 4 hari 4 malam tak habis. Tapi kalau kata belah Kelantan, Terengganu no, tak apa, pasal depa no belah sana memang pi kedai ke pi ke laut ke pakai gitu dah. Sebab tu penting kena ambil kira uruf tempat. Yang ketiga, ni tolong faham juga nah, hak yang fashion design baju-baju baru ni, saya duk tengok pelik-pelik sangat dalam Facebook ni.
Baju Melayu tapi duk nampak di dalam ni. Saya tak tahu baju binatang apa lagu tu atau. Tak boleh, haram. Walaupun laki-laki pakai. Ada jubah dia buah ropun daripada ujung ni dia melentang mengikut tu. Kalau saya pakai, orang tanya lah berapa bulan dah. Syarat tengok ni. Kan? Pasal dia jubah tapi dia ada ropun, maka tak boleh pakai. Pelik pada orang. Ada artis yang duk mengacarakan rancangan, depa pakai apa? Kok ni kot warna hijau, kok ni merah, seluar oren, lepas tu belah sini pula biru. Satu badan dia tu color-color, maka yang tu juga tak dibenarkan. Dia bercanggah dengan uruf. Atau kita kena hati-hati. Yang ketiga dalam soal berpakaian tu tadi, Nabi SAW suruh bila disebutkan kata dengan pakaian sunnah itu adalah kita pakai sesuatu yang menepati iklim dan tempat. Kenalah. Tuan-tuan kerja offshore jangan duk pergi pakai jubah lagu saya pula. Tak boleh. Dia menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi dia pun taklah duk pakai jubah 24 jam. Ada ketika Nabi pakai baju besi. Ada tak riwayat Nabi pakai baju besi? Ada. Apa sebab? Pergi semayang raya? Tak, Nabi pakai baju besi masuk perang. Pasal dia nak kena jaga nyawa, hifzun nafs. Kena jaga diri ni, Allah bagi amanah ni. Kita pula jangan duk pakai baju besi main semayang raya pula. Tak kena. Sebab tu bila kita bekerja, tuan-tuan, yang mana yang bekerja, contoh dia, kita pakai safety boot. Yang tu menepati sunnah Nabi SAW. Geng OSHA duk marah kat kita kan. Mereka suruh pakai pakaian keselamatan tu. Tu menepati kerangka sunnah lah tu. Polis tahan ni pasal apa tak pakai helmet. Hang pun satu duk kira nak saman orang. Mengajilah sama, dia pergi syarah pula kat polis tu. Polis tu kata melingkup balik bang, lain kali jangan duk buat dah. Dan polis tu pun tak larang nak dengar syarahan dia. Padahal syarah polis, kira polis tu betul dia tu yang salah. Waktu naik motor ni sunnah dia adalah pakai helmet, kerana waktu tu dia nak suruh kita jaga nyawa. Tuan-tuan cuci tingkap KLCC ni tingkat 88. Dia kena pakai tali berkunci apa semua ni kan, nak keluar nak pergi cuci tu. Dia kata yang ni tak mau, ni semua syirik. Kawan baru semangat, baru main mengaji 2-3 hari masjid ni lah. Dia kata duk bergantung dengan tali kunci ni, semua ni syirik. Nak mati ni tang mana pun boleh mati. Kira dia rasa tauhid dia paling tinggi dah lah tu. Dia tak pakai tali berkunci, dia pergi beli tali di Iko kedai RM2 tu kan, dia pergi beli tali rapia. Keluar pergi dengan kelajuan angin pun tali rapia nak boleh kawal tak mana. Jatuh mati berkecai bawah tu, maka pada waktu tu mati, dia mati katak. Hak tu bukan mati syahid ke apa, tak usah duk mimpi nak dapat syahid. Hang yang pergi dedahkan diri hang kepada bahaya, siapa suruh? Allah bagi amanah untuk kita jaga tubuh ni. Sebab tu nak faham agama ni, faham bagi elok-elok. Antara sebab itu menghidupkan sunnah ni sunnah bersugi itu antara yang tasyri'. Cumanya bila pakai kayu sugi ni, saya nak pesan, zaman hari ni dia dah ada yang macam pen ni. Masukkan kayu sugi dalam tu, tutup elok-elok, buh tang sini. Jangan duk bubuh tangkai saja. Dia turun sujud sekali lagi, kayu tu pun nanti meloreh turun sama. Jiran sebelah menyebelah duk fikir, ni dia nak pergi kat siapa ni, kayu ni. Jenuh duk embui. Nuk punya duk beramai. Nak beramal dengan sunnah ni bagi senonoh sikit, jangan duk buat kelaku mengotok. Bagi nampak bersih sikit tu. Beli berapa ringgit buh dalam poket tu. Kemudiannya semayang ni letakkan sutrah meletakkan pengadang tu. Itu antara sunnah yang tasyri'. Ada sunnah yang dia tak tasyri', Nabi buat pasal dia kecenderungan manusia. Contohnya Nabi suka makan labu. Nabi suka makan labu manis. Kita jangan duk paksa orang supaya makan labu manis tu.
Dia ambil tender buka puasa. Buka puasa di Masjid An-Najah ni, dia taja 3 malam berturut-turut labu. Hari pertama gulai labu dengan udang, hari kedua sayur kangkung dengan labu, hari ketiga pengat labu. Cirit pok-pok ada main buka puasa di masjid ni. Dah lah hak tu yang duk tinggal apa sembahyang tarawih ni. Nabi ni dia buat pasal dia kecenderungan manusia mesti akan ada. Sebab dia manusia, dia bukan malaikat. Ada benda hak dia suka. Sebab tu ada riwayat Nabi ni dia membenarkan, dia kata ya pun tak dalam bab dak sebagai misal. Bewak pasir tu kan. Nabi tak makan, tapi Nabi tak melarang. Boleh makan, tapi Nabi tak suka. Sebab tu kita kena tahu nak berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Macam mana hadis berkaitan dengan ayak kencing unta. Ni selalu saya sebut. Ada orang dia pergi Mekah semata-mata minum ayak kencing dia. Saya masa saya pergi 2016 dulu 4 buah bah. Bah yang awal dia masuk dulu belakang, dia masuk mengundung. Saya bah akhir. Saya dekat nak turun, dia buk mai kat saya. Dia Ustaz habis dah. Sebotol habis ayak kencing. Ayak kencing unta pasal dia baca hadis. Nabi pernah suruh ada puak daripada Urainah, depa ni tak sihat. Nabi suruh ambil ayak susu unta zakat tu, campur dengan beberapa titis. Sintak ni dia sudah minum 1 botol. Nabi kata beberapa titis saja. Tu pun fuqaha bincang sakit apa tak tahu. Yang duk telan pi tu masalah. Jenis ni kadang-kadang dia masa dia mengaji lebih lena daripada jaga. Masalah. Sebab tu jangan duk buat sebarangan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh berada di bawah naungan arasy Allah ini adalah waman aktsara salata alayya, orang yang dia banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal kita ni semua, saya yakin, saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercita-cita nakkan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kita ni ada 5 waktu semayang. Tiap-tiap waktu semayang tu kita buat 20 kali pun dah jadi 100 dah satu hari. Buatlah macam mana pun, yang pentingnya jangan lupa untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bolehlah. Yang pentingnya kita banyakkan berselawat. Orang yang banyakkan berselawat ini, maka dia akan telah pun dijanjikan oleh Nabi untuk dia berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 perkara itu, 3 golongan itu menjadikan kita sebagai seorang daripada salah seorang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun dan maaf andai kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam tazkirah pada malam ni. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap kelemahan diri saya sendiri. Selamat hari raya, ucap siap-siap lah kan, pasal tak main dah. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.